wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zaman rijalun, kata Nabi, akan timbul, akan lahir di akhir zaman rijalun, manusia, yakhtiluna dunya biddin, yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Yakhtiluna dunya biddin, di akhir zaman kata Nabi akan lahir beberapa golongan manusia yang sanggup menggadaikan dunia, yang sanggup menggadaikan agama kerana dunia. Ini mungkin kita tengok ini ramai orang-orang yang bercakap agama ni, mereka tidak mahu bercakap tentang perkara sebenar. Apabila ditanya tak berani nak jawablah. Kalau jawab nanti kena sesuatu yang tak sepatutnya kena. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan sekalian, baik tak jawab, duduk senyap saja je lah. Kalau nak larang, takut jadi masalah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, menyebabkan ramai di antara masyarakat kita jadi bingung. Masyarakat ni dia bingung sama muda, sebab dia tak tahu apa kan. Sudahlah dia jahil, dia tak nak bertanya pula. Itu perangai masyarakat. Ada pula golongan ilmuwan agama yang tahu ilmu, tapi tak nak beritahu kerana jaga kepentingan. Kata Nabi, tak sudah dengan mereka menjualkan agama dengan dunia, bahkan mereka bertindak yalbasuna linnasi juyuda dha'ni minal lin. Mereka memakai pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, yakni mereka berpura-pura zuhud daripada dunia dengan tujuan adalah untuk mendapat simpati orang ramai. Dia tengok ustaz dengan mari ngajar naik motor, kereta ada simpan kat rumah. Ada seorang tu tuan-tuan sekalian, dia nak masuk sekolah tahfiz saya, memang dia tak pernah bawa kereta, tak pernah bawa. Saya pun kata dia ni miskin, sebab waktu hujan pun motor, waktu panas pun motor, waktu mendung-mendung pun motor. Jadi kita tahu rupanya dia ada welfare kat rumah dia. Jadi bila kita sarankan, kita cadangkan, kita kata ambil anak dia lah salah seorang, di bawah pakej penajaan, belajar secara percuma. Jadi belajar, bila belajar anak dia ni, tuan-tuan sekalian, di sini tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan menipu, Allah Ta'ala jadikan anak tuan-tuan sekalian penyebab utama untuk dipecat semula. Akhir sekali anak dia ni 17 kesalahan dia lakukan. Jadi apabila 17 kesalahan dilindungi, last kali dia bertindak lebih ganas daripada orang lain. Dia isap okok, keluar mana, isap okok, ditangkap oleh orang kampung. Kemudian kesalahan dia hukuman mandatory, sebab isap okok memang tak boleh maaf budak. Jadi bila begitu dipecat. Bila dipecat, bapak dia merayu. Merayu kita kata tak boleh, sebab kesalahan merokok ni tak boleh dirayu. Sebab lama umat Islam di Palestin matikan anak orang. Kata umat Islam di Palestin ni matikan anak orang ramai. Dia kata jahat sangat ke anak saya? Ya jahat. Ya isap rokok tu jahat. Orang isap rokok ni jahat je. Kena berhenti belakang lepas ni Jadi lepas ni kalau ketagih juga isap rokok, awak isap apa nama ni, batan mer tu. Saya tengok mer banyak kat bawah tu, awak balik kat rumah batan buluh tu, isap yang tu. Ada saya sedar setahun tu nak boleh habis batan tu. Tu tak apa. Sebab apa? Sebab kalau kita isap batan mer tak apa, dia tidak apa nama ni, keuntungan dia tak sampai kepada Israel. Kalau rokok tu kok mana pun memang, sebab syarikat siapa dia? Tak kira syarikat Ustaz Isyan. Ada saham ke? Tapi tak tahu Ustaz Isyan dia juga. Dengar. Yang basuna linnasi juyuda dha'ni minal lin. Mana pakai yang buruk lah, kita kata pakaian kasar. Kalau dia pakai baju mahal macam apa nama ni, pengusi tu, takut nampak kaya dia kan. Yang pakai baju kerah gitu,
kedua pula tak rosak. Jadi orang pun tengok lah, kesian dia. Ni banyak Tik Man ni, Tik Man dia meraih simpati. Sebab itu Tik Man sebenarnya kaya dalam senyap. Tik Man ni kaya dalam senyap. Sebab itu saya tengok baru ni, entah lama lagi 28 bulan 28 ke 27. Ramai Tik Man kita di dapat kerajaan menunaikan haji di bawah fikir Perdana Menteri itu kan. Jadi saya pun perhati, Tik Man ni rupanya Tik Man orang jenis apa ni, kaki kipas. Kata ni muka ni masuk nak ke belakang ni. Saya pun bergurau, ada seorang tu pergi juga. Seorang tu dia pergi dengan duit dia sendiri. Jadi 28 ke 27. Rasanya rombongan ni dia pergi 28 ataupun 27 ni. Jadi semua guru tajaan dengan Perdana Menteri PM tu dia pergi tarikh sama lah. Saya kata, Syekh, anta kena tukar tarikh ni, jangan pergi sama dengan dia orang. Dia kata, kenapa? Takut jatuh pula kapal terbang. Anta kena ingat ni ada hak jahat duduk dalam ni. Jadi kita bimbang lah. Ni kan? Sebab itu kita tengok apabila berlaku kematian, kita tengok istiadat yang diadakan begitu rapi sekali kan. Sehingga hari itu diadakan upacara negara. Saya jawab dalam Facebook, saya kata, sebab adalah orang yang pertikai, dia kata, kenapa pihak pemimpin ni mengagungkan orang ni, sedangkan dia tu mati jatuh kapal terbang. Hak mempertahankan hak Datuk tu. Ramai tentera kita mati tidak diagungkan begitu. Balu-balu lah, sedih. Kita pun jawab dia, kita kata tak perlu kita sedih. Kenapa kita nak sedih? Orang mati tetap mati, tentu dah dia mati. Yang kedua, sama ada kita diagungkan, diraikan ataupun diadakan acara negara atau tidak, kalau kita baik dengan Allah Ta'ala, tetap juga tempat kita dalam syurga. Jadi kalau diagungkan sedemikian, kalau kita ni jahat dengan Allah, tetap juga neraka. Baru tak balas Messi, pakai senyap ni. Ya, kadang-kadang budak-budak kita ni dia jadikan WhatsApp ni sebagai medan untuk dia, orang kata untuk dia main lah, bodoh belaka ni. Orang menciptakan teknologi untuk membantu kita meningkatkan ekonomi. Bila ekonomi kita banyak, macam surah ni dulu kan, ekong pun tak ada. Sebab apa? Ekonomi kita tak kukuh. Sekarang kita tengok surah kita ada ekong. Mana ada surah ada ekong? Banyakkannya masjid dah ada ekong. Surah ni kipas tu pun kipas buruk. Tapi surah ni bukan setakat kipasnya baru, ekornya lagi. Kenapa? Sebab kita memikirkan penjanaan ekonomi. Yang ni dipuji. Gunalah teknologi untuk kita memperoleh sumber yang banyak. Ni dek main WhatsApp, dek tanya khabar benda tu, lepas tu masuk gambar makan mie, gambar lagi sambutan pada open house. Bodoh berlaku Melayu. Orang lain dapat keuntungan banyak, kita dek main benda-benda lagu tu. Siapa dia main WhatsApp ni? Biar dia terasa sikit. Ada kan? Kadang-kadang kita tak pasang saja. Kita tak pasang orang lain kaya. Ni kalau minta derma tak balik dah, tak beri. Kata mana ni kita nak buat pemutuan derma sebab kita nak renovation bilik Tik Man ni. Mudah Tik Man mari terawih nanti, selesa sikit Tik Man duduk. Mula dia bercakap lalu bawah tu. Pergi kedai kopi, dia kata, dah bilik Tik Man ada dah, nak bagi apa lagi? Tengok. Yang dia ada bazir duit dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan Instagram dan sebagainya, dia tak tikai. Kenapa? Sebab muka-muka ahli neraka. Muka ahli neraka ni mudah dah. Kita nak faham. Ahli neraka ni, apa sahaja kebaikan dia pertikai. Benda yang tidak mengundang pahala, dia sokong. Itu ahli neraka. Tuan-tuan sekalian. Tapi kalau betul dengan kita tak ada duit sungguh dengan, tak apa. Yang tak ada duit hari ni, insyaAllah doalah kamu biar murah rezeki, hamba akan sumbang. Itu dipuji. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, alsinatuhum a'la minas sukari. Cakapan mereka lebih manis daripada gula. Apa maksud? Allahu Akbar, kalau cakap dengan dia, tuan, I kata pijak semua tak mampu. Orang hebat orang ni. Tanya apa? Tanya apa agama, dia jawab. Kalau nak minta pandai
bagi pandangan, makna hebatnya dia. Dan sudut cakapan tidak boleh dipertikaikan. Manisnya cakapan mereka. Berjanji nombor satu, nak apa? Minta. Kita bagi belaka. Sampai pada peringkat pelaksanaan, bayang pun tak nampak. Ini perangai manusia ni. Tapi kata dia, wa qulubuhum qulubudz dhi'abi, hati mereka adalah seperti hati serigala. Apa maksud? Lidah manis waktu bercakap dengan cakap molek, kita percaya dengan dia, dengan bercakap ni bagus. Tapi hati dia tu jahat seperti mana jahatnya serigala. Serigala kalau kita jumpa dengan dia, agak-agak dia tak makan ke kita? Dia tengok, Cik Iman penara kan? Bertengki semula. Serigala ni kalau jumpa dengan awak, dia kekal selalu. Dia tak akan beri excuse. Jadi Allah Ta'ala, Nabi jadikan perbandingan orang ni, di akhir zaman akan lahir manusia seperti ini. Percakapan mereka manis, memang kita percaya dengan dia, kita dedah. Tapi hati dia tu jahat, bukan ingat baik-baik. Jadi sebab itu hari ni kita kena berwaspada. Kita kena berwaspada sebab kita tak dapat kenal siapa dia ke. Orang yang betul-betul baik di antara ramai-ramai ni. Jadi kalau nak tahu baik tak baik, awak tengok di waktu sembahyang subuh. Nak tahu ramai ke tak? Jadi kalau pada waktu tu ramai juga datang waktu subuh, hari ni orang betul-betul baik. Sebab apa? Sebab nak datang subuh payah Syah. Baru ni masjid saya kan, masjid saya nak utuh dah. Jadi sepatutnya 18 hari bulan Ogos tutup. Kita pergi buat bantahan di Jawi. Kita minta supaya dilanjutkan sikit tempoh dia sebab surat sampai kepada kita 4 hari bulan 8 hari bulan 8 kontrak akan masuk berarti dia akan tutup masjid semua sekali. Jadi bagian-bagian dalam masjid mana sempat kita nak pindah. Sedangkan tempat surau yang akan dijadikan solat ma'ah pun belum lagi renovation. Jadi buat bantahan dilanjutkan kepada 15 hari bulan 9. Jadi bila 15 hari bulan 9, saya beritahu kepada jemaah, kita kena akhir sembahyang Jumaat pada 28 ke 29? 28 kan? 28 las. Nak mana sekali lagi. Jadi masjid saya semenjak saya duduk di sana, aktiviti dia banyak sama. Termasuklah qiyamul lail setiap pagi Ahad. Qiyamul lail semua setiap pagi Ahad. Jadi oleh kerana masjid ni akan tutup pada hari Jumaat 28 hari bulan, maknanya pagi Ahad esok tu last qiyamul lail. Last qiyamul lail lah pagi esok kan. Jadi saya baru ni minggu lepas saya beritahu kepada jemaah yang ada ni, kita minta datanglah tidur di masjid beramai-ramai. Kita sempat 2 kali lagi buat qiyamul lail, maknanya minggu lepas dengan minggu ni. Kebetulan minggu lepas saya balik Kelantan, saya balik hari Jumaat. Jadi hari Ahad tu saya tak ada lah. Dia orang ni kalau tak ada saya, dia tak semangat pokok ni. Janji molek dah tu, saya beritahu dah, awak lakukan ibadah bukan kerana saya, awak kena ingat. Bukan kerana saya ada awak datang. Bila saya tak ada awak tak datang. Kalau macam tu memang awak tak layak masuk syurga. Mana awak datang ke masjid kerana saya, bila lakukan ibadah kerana saya, tak betul. Tahu tuan-tuan sekalian, seorang dah mari tidur di masjid. Seorang dia tidur masjid. Lepas tu qiyamul lail, dia kata orang tua ada 3 orang. Lepas tu lelaki ada dalam 10 orang. Sedih saya. Saya datang hari Ahad, saya tanya, ramah ke tidak? Tak ramah. Bila tak ramah hari Isnin, kena belasah saya belaka. Baru saya tahu awak ni rupa-rupanya ahla minas sukar. Lidah awak ni lebih manis daripada gula. Tetapi sebenarnya qulubuhum qulubudz dhi'ab, hati awak semua adalah hati serigala. Inilah yang Nabi maksudkan. Kenapa awak tak boleh datang bila saya tak ada?
bersama saya ke? Kalau ya sekalipun mati bersama saya, kubur lain-lain. Manakala macam ni amanah agama awak belum lagi menyerapi dalam tubuh badan, walaupun saya didik daripada tahun 2011 lagi sampai masjid kita nak butuh, masih lagi tidak menyerap masuk dalam apa nama kalbu. Kenapa? Ada something. Jadi saya kesianlah. Kita sibuk sangat sekarang ni. Sibuk nak tutup ni sibuk ni. Saya tengok detik orang kalau aku tak dulu esok macam mana nak masuk syurga kau masuk neraka ni pokok ni. Tak apalah, saya kata walaupun saya sibuk, saya nak buat juga program besar. Program besarnya malam ni pukul 10.30 malam, saya nak jamu buah durian sebutir lori. Saya kata pakak mari belaka malam ni pukul 10.30 malam, datang ke masjid, saya nak jamu makan durian sebuah lori. Saya kata kalau awak tengok waktu isyak saya tak ada, awak jangan balik, sebab saya ada ceramah di Permaisuri. Saya akan balik juga ke masjid. Awak kena tunggu. Saya pergi cari durian tak ada. Saya pergi sampai ke apa mana durian tak ada. Rupa dia kata habis musim. Saya baru balik Kelantan. Kelantan durian tak laku nak jual. Durian tak laku nak jual. Dokon pun tak laku nak jual. Dokon 30 sen sekilo, sama juga dengan durian. Mari pun dia kata durian habis musim. Saya tanya awak ambil mana? Dia kata ambil Johor. Kenapa tak ambil di Kelantan? Kau orang Kelantan paling ramai di Kuala Lumpur. Bodoh juga orang Kelantan. Kita ramai di Kuala Lumpur, rupanya makan durian Johor. Baliklah beli durian sana ni, mari 2-3 ni mahal. Lepas tu saya dah mikir macam mana ni, aku janji dah 10 hari nak jamu durian malam ni. Syaitan pun masuk dalam kepala saya. Saya kata 10 hari. Kalau kita beli durian 2 biji pun tak apa lah. 10 lori mari hantar. Ji, lori mari hantar. Durian 2 biji. Orang panggil 10 lori juga. 10 lori, tu lah yang buruk. Jadi saya dah fikir ni nak ambil mana ni. Sebab saya tahu kawasan ni tak ada. Kata berkah. Janji pukul 10.30 sempat lagi saya dicari. Kan? Lepas tu saya kata lepas makan durian, semua sekali saya nak awak kena bawa anak awak, tina, jatah, tua muda, mari tidur masjid belakang. Sebab last dah kita nak tidur masjid. Pagi esok pukul 4 pagi kita bangun qiyamul lail. Kita qiyamul lail ni bentuk santai. Mana kita sembahyang 2 rakaat, zikir sikit, lepas tu saya akan tunjuk tayangan yang menakutkan kita. Mana yang mengkisahkan bagaimana akan kita ketemui bala daripada Allah Ta'ala jika kita seorang yang jauh dengan Allah. Mana sambil kita tengok tayangan itu, saya akan camuk dalam gelap saya. Biar menangis maka pokok dia. Sejak kita sambung pula dengan sembahyang 2 rakaat, kita zikir tayangan. Lepas tu kita sembahyang pula 2 rakaat, kita zikir tayangan. Habis pukul 5. Pukul 5 kita rehat sementara menunggu azan subuh. Kita makan. Rehat makan buluh. Kita minum air dengan kuih. Lepas tu masuk subuh kita sembahyang subuh. Lepas tu saya jamu pula. Lepas subuh kita sarapan. Hari isteri kita akan buat mini forum pasca perkahwinan pukul 12 tengah hari sampai waktu zuhur. Malam Jumaat nanti solat ajak perdana. Hari Jumaat last saya juga baca khutbah last. Lepas Jumaat masjid akan ditutup, tidak dibenarkan siapa masuk lagi dah selepas daripada Jumaat. Jadi awak kena ingat bahawasanya masjid kita ni akan ditutup selama 2 tahun. 2016 baru siap. Itu pun kalau tak kemat. Kalau kemat tak siap juga. Ataupun yang kedua, kalau awak tak mati. Jadi takut tengah-tengah tu awak mati, tak jumpa juga masjid baru. Awak kena ingat bahawasanya apabila berlaku keruntahan masjid kita ni, masjid yang akan diganti dengan yang kedua tu, dia tak sama dengan masjid yang baru, masjid yang lama. Begitu. Jadi itu kita nak menarik perhatian dia orang kan. Oh bagus banget. Hari ni tunggu dah di masjid tu, tunggu dah. Waktu saya dah main sini tu tunggu dah. Saya kata nak tengok malam ni berapa orang. Tapi biasanya kalau saya ada dia ramai. Tu style jemaah saya. Dia style bila saya ada baru ramai. Berat nak keju.
Kan? Tapi saya tanya dia, kalau saya bini saya pula awak setuju? Tak setuju lah kau pula. Kata berat puak-puak awak ni, sepatutnya awak kena support lah. Kan? Ni dia, mana orang benda-benda lain dia setuju, benda tu tak setuju. Berat ni. Baik. Tuan-tuan sekalian, pada menimpa ciri-ciri manusia akhir zaman yang Nabi sifatkan kepada para sahabat, yang mesti kita kena kenangkan bagaimana manusia ini berlaku ke tidak sekarang. Yang seterusnya, yaqulullah ta'ala, pada waktu itu apabila kita jumpai manusia seperti ini, lalu Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Abi tartaruna am alayya tashtairun. Kata Allah, abi tartaruna, apakah kamu tertipu dengan kelembutan aku? Am alayya tashtairun, ataukah kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Tuan-tuan sekalian, soalan Allah Ta'ala tanya, sekarang ni apakah kamu tertipu dengan aku limbo? Apa limbo? Mana kita buat dosa banyak macam mana sekalipun Allah Ta'ala turun malam. Turun. Dah turun kan? Kita curi ke, kita merampak ke, kita menyamu ke, kita berzina ke, kita rogol ke, kita apa ke, buatlah. Apa saja yang kita nak buat, nak main mercung sampai gegar masjid pun, bakarlah. Tapi ada orang bakar mercung balik rumah patah tangan atau kudung tu. Ada. Oh, kalau lepas main mercung, kudung satu tangan, taubat lillah, sekor pun tak main. Kenapa? Takut. Tapi kita buat itu semua kerana Allah Ta'ala tak tipu bala kepada kita. Kata Allah Ta'ala, abi taktarun, apakah kamu tertipu dengan kelembutan aku? Am alayya tashtairun, ataupun kamu terlampau berani berbohong kepada aku? Makna seolah-olah apa yang kita buat tu Tuhan tak tahu. Dua, sama ada kita ni tertipu dengan kelembutan Allah, ataupun kita berani kita terlampau melampau melakukan pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mana? Dua-dua ni memang tak terlepas. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan sekalian, ada cerita ni sahabat saya ni, Ustaz Isyam kenal ni, tapi saya malah cerita sahabat mana. Sahabat kita ni, tuan-tuan sekalian, saya sedih dia. Saya tengok dia sedih sekarang. Waktu dia mari mula-mula jumpa dengan saya, mak dia mari jumpa dengan saya, Syekh. Oh, dia kata saya. Dia kata, Syekh, hantar sekarang berapa orang tu? Oh, gemak. Lama tak jumpa, baru jumpa. Dia tanya no. Saya kata baru 3 orang hantar. Dia kata anak dengan bini hot turun ada seorang. Oh, gemak. Dah tu hantar ada berapa bini? 2 dah. Oh, kata bila hantar bini 2? Dia kata bini yang kedua tu baru lagi dalam sekitar 3 bulan baru. Oh, kata kemah hantar. Dia gerik 17. Kita 41. Sepatutnya 41 ni 4 orang bini dah besar. Okay. Sepatutnya gitu dia. Dia 17. Mak, 17,000 lebih yang gaji. 2 orang bini. Oh, confident dia cerita ke saya. Dia tak tahu perangai saya lagi mana. Dan dia tak tahu saya dulu kaunselor di Jabatan Agama. Saya tanya, hantar bini hantar tak marah ke? Tak marah. Dia tipu kita. Dia tak ngaji hadis ni. Ni. Oh, kata macam mana formula hantar boleh bini hantar tak marah? Saya tahu orang puan ni sebut lah, kata Ustazah macam mana sekalipun ilmu dia, memang bab bini 2 ni dia tak boleh terima. Dia hanya pandang ngajar ke orang lain je. Kalau siapa pada pikak tu lelaki dia, dia tak boleh terima ni orang ni. Kalau hak bukan Ustazah, lagi tak boleh terima. Betul tak? Kau boleh terima lah kau orang puan sini. Boleh terima ke? Orang puan penara ni baik-baik, alhamdulillah, untung awak. Ini awak dari sini.
Allahu Akbar. Kalau bini saya di sini juga mungkin dia boleh terima juga kot. Bila saya soal dia kata, dia nikah di Thailand, hak yang keluar ni. Nikah di Songkla. Lepas tu saya kata, awak daftar ke? Daftar dah. Berapa tak akhir sama awak? Oh, dia kata tak sama. Kenapa tak akhir tak sama? Tak akhir puji saya pula. Oh, kemah. Kata mana tak akhir puji awak? Dia kata, anak lepas daripada menikah sana, balik ke Malaysia, anak pergi daftar tu di mahkamah. Bila daftar, hakim tanya, awak nikah di mana, siapa dia jadi saksi, semua sekali. Lepas tu hakim puji pula, dia kata bagus orang macam awak. Mana rupa-rupanya hakim setuju jugalah cara kita buat tu. Sebab kalau kita nak nikah di Malaysia, dia kena dapat kebenaran poligami dulu. Kalau nak dapat kebenaran poligami, maknanya bini pertama kena pergi ke mahkamah untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditanya oleh hakim. Dan apabila minta untuk menjawab soalan, di situ akan berlaku konflik. Mestilah bini pertama ke mana pun dia akan rekod juga alasan untuk menggagalkan perancangan suami dia tu. Mama jadi gitu orang sepatut di sana ni mengia je. Bila tak kita tanya, awak tahu ke tidak suami awak nak kahwin saya pula? Tahu. Awak setuju ke tidak setuju? Tak akhir dia tanya pula, pendapatan suami awak berapa? Awak kata saya tak tahu, tak pernah tanya. Okey, dia bagi kadar nafkah pada awak. Bagi, cukup ke tidak? Alhamdulillah cukup. Jawab gitu. Kan cepat sikit masuk syurga. Ni tak, bila tak akhir tanya, dia buat gila babi tu. Tak akhir tanya sepatah, dia jawab 10. Orang kata ni tak perlu lah. Tak akhir berpekor dengan tukar dia, dengan tuku dia. Dia kata, saya bukan nak dengar awak bebas sini, saya nak suruh awak jawab pertanyaan saya. Gitu dah. Lepas pada tu awak, hari Jumaat, rupanya dia balas dah dengan bini pertama dia. Dia tak cerita. Dia balas dengan bini pertama. Setelah mana dia beritahu, kononnya bila dia nampak bini ni baik, dia pun beritahu lah. Dia kata, yang abang minta maaf banyak. Kenapa pula bini pertama ni bagus? Dalam kita gaya kan ni, mungkin ada salah silap kita. Saya pun minta maaf juga dengan abang. Lepas tu akhir kali dia boleh beritahu, sebenarnya abang ni bini saya pula. Bila bini saya pula tengok, masuk dalam rumah, ambil semua baju, nak pekong kat luar rumah. Duduk mana di Putrajaya tu, pekong luar nak bertepik pulak, suruh lari daripada rumah. Cuk laki dia ni jenis orang lembut. Lepas tu dia kata, tak apa kalau marah ke apa. Cuk laki. Dia duduk bobel lagi. Lepas tu cuk laki dia tanya pula, berapa lama nak amat abang ni? Bini dia kata, siapa saya tenang fikir dia. Lepas tu cuk laki tanya lagi, abang nak duduk mana dah awak amat? Awak duduk dengan bini awak lah. Kemak. Betul? Bila bini beritahu lagu tu, berartinya bini menurun kuasa kepada suami. Mana bahagian dia tadi, mana tak perlulah suami tadi balik. Dah dia beri dah. Bahagian dia tu duduk dengan orang muda. Puluh kan? Pondok tuan ni. Bila duduk lama dengan bini ni, 2 minggu duduk dengan bini orang muda, mulalah dia jadi bengok. Bila dia jadi bengok, dia telefon ke ayah orang lelaki. Dia mengadu benda yang tidak ada kaitan. Dia kata, kawan ni lari rumah. Padahal dia pergi tukar mangga. Laki dia nak balik tukar mangga. Laki tak boleh masuk. Last sekali laki duduk dengan orang, bawa lah orang muda mari tunjuk saya. Kemah dia. Orang muda lawa. Orang tua wuduk. Orang tua sudah dah wuduk, kemah belum. Orang muda lawa orang kemah dengan dia. Tangi cacat. Orang tidak nak awak.
Kalau tidak cacat suruh Ustaz Isyan ni tak kira kasih. Cacat penuh. Nah. Hari Maat dia beritahu saya, dia kata dah anak bini tua ada 2 orang. Hak muda tak ada anak lagi. Tahu-tahu dia cerita ke saya nak pergi ambil anak. Petang tu orang telefon saya, kata tanya dia lah, tanya dia ada ke dek dengan saya. Saya kata ada. Dia kata bini dia buat report polis, anak kena colek. Dia pergi ambil di nasri. Lampah anak di nasri. Bila begitu berlaku pergaduhan lah, musuh sekali, saya pun panggil dia. Saya kata, Syekh, tolong hantar cerita kepada anak perkara sebenar. Hantar nipu ni, kalau saya ni hantar nipu ni. Hantar rampah anak hantar di nasri, tak beritahu pada bini hantar. Ada orang lain beritahu pada anak. Dia kata anak SMS dah dia. Mapa hantar tak telefon? Mapa hantar SMS? Sekarang hantar telefon juga. Selalu telefon bini hantar. Aku dia. Dia kata telefon dengan rumah. Ambil telefon anak. Tak, dia kata tak apalah, ajak lagi. Selalu. Rahsia juga. Saya kata mari sini nama telefon bini aku. Dia terpaksa beri, saya call. Suruh dia cakap. Tak nak cakap. Saya bercakap, Puan nama sekian-sekian kan. Saya ni saya sebut sekian-sekian. Apa yang marah saya. Marah ngomong. Kata Puan, khabar pada awak ni dak lagi. Dia tak dengar, dak bawa baik-baik. Patutlah suami awak ni kau seorang pulak. Rupanya bini dia gila. Kata kalau setara ni nak perangai bini, saya menyokong bini tu laki awak ni nikah seorang pulak. Dia jadi 3. Sekarang ni bukan tu laki awak telefon saya, telefon nak beritahu anak tu ada dengan tu laki awak. Yang nak awak buat report polis anak kena colek ni pasal apa? Ada dengan tu laki awak sekarang. Cukup lah, saya tak nak bercakap dengan awak. Awak bini orang. Kita pun mampu telefon. Esok telefon pula saya nak baik dengan saya. Lepas tu dia ngadu dia orang kata laki saya tu tak pada dengan cacat ni sebut berlaku. Kata berat dah awak ni, awak lah ahli dengan aku ni kestara ni. Sepatutnya hari tu awak masuk syurga dah. Kalau jadi kini awak ahli dengan aku ni. Lama-lama payah nak selamat dah. Payah nak selamat, saya pun beritahu pada laki dia. Saya kata awak kena balik jumpa dengan bini awak. Biarlah bini awak nak sepak ke, nak pukul ke, nak kerja awak, asalkan awak kena susu barang-barang yang apa nama ni, yang tajam tu, senjata tajam, pisau ke apa dia semelih ni awak ni. Kata awak kena balik juga. Sebab orang Puan ni saya yakin dalam masa sejam je, kalau dia nak ngamuk pun dia ngamuk. Dia kata awak jangan lawan. Awak kena buat mulut bisu telinga tuli. InsyaAllah bila lepas tapisan ini selamat awak. Dia pun takut pening. Ayah balik juga. Balik bini tak ada umur. Bini tak ada masuk ke dapur. Bawa anak. Bini kelik kerja. Wah, ngamuk habis orang dengar takut. Jiran-jiran pun ingat bertemu apa, mari tanya apa. Orang dia kata malu ni cerita dia lah. Waktu bini dia tolak dia orang siapa pecah mari-mari. Lepas tu dia duduk situ semalam Bini lembut dah, lembut. Dia kata sekarang ni saya nak bagi 2. Apa nama ni, awak pilih salah satu daripada 2 ni. Sama ada awak ambil saya atau cerah tu, ataupun ambil yang tu cerah saya. Sudah. Dia pun jadi bodoh orang lelaki ni. Bila dia main lagu tu, saya kata dah bini orang muda ni comel. Hak tua tu bodoh. Jadi bila berlaku masalah lagu ni, awak kena ambil macam kecuali dia kekal perangai dia. Kalau kekal perangai dia baik, walaupun bodoh, kena ambil orang bodoh. Jadi pada waktu tu dia teringat pesanan saya. Dia teringat tu sampai dia kecira bini muda. Kecira depan dia. Aku cakap dah. Bila cakap, dia ingat kaset tu. Hari yang ketiga, peguam telefon. Peguam bini dia telefon. Kata bini dia nak bercerai. Dia pun dah begini. Sedih. Saya kata, dia tak cerita ke saya kenapa dia. Lepas pada tu saya suruh dia buat kerja depan saya.
Peguam telefon saya nak jumpa. Bila nak jumpa tu, dia jadi gelisah. Saya perhati dengan apa nama ni, dengan siapa dia bercakap ni. Habis dia bercakap, saya tanya, siapa dia? Peguam. Apa? Oh, bini anak nak cerah pula lah. Anak cerah ada orang muda. Anak cerah ada orang muda. Dan apa nama dia kata kalau cerah orang muda, dia settle lah dengan dia. Ini dia pula nak cerah. Kata gini, awak telefon semula ke Peguam, awak lawan balik. Saya panjang dia. Telefon ke Peguam. Peguam tak nikah lagi. Apa nak bahas ke dia? Mapa? Atas alasan apa mu nak suruh aku cerah dengan bini? Itu ayat-ayat saya ajar tu. Sebab saya bak lawan Peguam ni ada. Jangan sekali Peguam tutup telefon kata baik. Kita kena gentleman. Akhir sekali saya pun beritahu kepada dia, sebab apa Allah Ta'ala kena bala pada kita. Ni saya nak sebut poin. Kita tahu ke tidak sekarang kalau kita ditimpa bala oleh Allah Ta'ala, kita tahu ke tidak bala yang ditimpa sekarang berpunca daripada apa dia? Awak kena kenalkan satu ketika dulu kejahatan apa awak buat. Awak dulu mungkin banyak kejahatan awak buat. Mungkin dalam sekitar 5 tahun ni awak berubah menjadi orang baik. Di saat baik inilah Allah Ta'ala datangkan bala kepada awak untuk mengkifaratkan dosa dulu. Sama juga dengan kawan tu. Di saat nampak bahagia ni, datang bala bertimpa-timpa pula dah. Cerah hak muda, hak tua nak cerah. Saya menasib baik dia dengan saya. Saya kata Syekh, sekarang ni jangan risau. Kalau hak tua nak cerah, mungkin cerah. Hak muda cerah dah. Sekarang ni janda ada dengan anak 10 orang. Hantar pilih, nak orang mana? Nak janda pun boleh, anak dara pun tak boleh. Dia kata betul kau Ustaz. Astagfirullah. Dia ingat anak ni lagu mana? Anak ni jenis manusia tak ambil kesempatan je. Kalau jenis kesempatan anak dulu dapat. Anak pun tunjuk gambar tina ke dia. Oi nampak. Kata hantar nak tengok dia. No, okey, hantar ambil beras. Bawa beras pergi dengan motor. Ada jemaah saya. Kira saya pergi rumah-rumah orang tinggal. Bila saya pergi hantar beras, hantar makanan, saya tahulah status ekonomi keluarga dia. Kita tanya Pak Cik ada berapa orang bini, seorang jam, anak ada berapa, anak ada sekian-sekian, lepas tu anak orang ni kerja ke dok semua sekali. Kita tahu mana anaknya cuak tubik, kita nak tengok terimagi. Ya mesti tunjuk ke terimagi. Ini tubik mana. Kita pun bercakap-cakap. Maknanya dalam file kita tu, rumah ni uduk, rumah ni domel, rumah ni kurang sikit. Apa ya? Dia kata, anak percaya hantar Syekh. Anak bukan menipu hantar. Dia ingat kita semua dia. Tapi dia cerita ke saya, dia kata, betul. Anak ini anak terasa. Anak mengakui, bala Allah Ta'ala timpa kepada anak ni adalah satu kesilapan di pihak anak. Baru dia akui. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang puan kan, bila lelaki nak nikah, seorang pula begitu. Sungguh, saya kata, kenapa kita suruh itu? Kita suruh begitu. Kalau sekiranya lelaki kita tak betul, ini akibat dia. Ini akibat dia. Tapi kalau awak lah di pihak yang salah, bahagialah lelaki awak. Gitu je. Jadi musim sekarang ni musim orang tambah bini, pakat tambah berlaku. Jangan tak tambah je. Daripada awak dah main betina atau itu baik tambah untung. Ya, ni nak tanya orang buat. Awak setuju kadang-kadang untuk lelaki awak main betina tapi dia tak tambah bini, main saja. Setuju? Dah setuju? Kalau suami awak tambah bini, setuju ke tak? Dah juga. Lepas tu nak pakai mana? Secara ni kena buat open house lagi ni. Setujulah. Hak tu boleh pahala. Tapi kita tak nak kongsi dia. Kalau tak nak kongsi awak, ni kakak saya ni kena main ngaji semua. Bila awak main ngaji selalu di sini, baru awak nampak di mana ketimpangan awak, di mana kekurangan awak, baru awak dapat buat pembetulan. Bila awak buat pembetulan, tu laki awak balik ke rumah, dia akan sayang kepada awak. Sekarang ni dia tengok siapa bergeruk.
Dia bukan saya pun, cuma terpaksa. Terpaksa dia kata, tak ambil, dia nak ambil siapa, kita seorang ni je pilih dia. Tapi kalau cuba tanya hati tu lagi ni. Cuba tanya hati buat-buat dia. Dia tak cakap dia rumah awak, dia cakap dia kedai kopi tu. Kata gila sungguh bini aku. Aku balik lapar-lapar dia tak masuk rumah kabur tak guna kapal pecah. Itu semua sekali kecuali yang orang buat. Jadi bila kita main ngaji gini, kita pun betul juga Ustaz kata. Bila betul, kita balik ke rumah, kita jaga penampilan, kita beriak semua, pakai air wangi, tok laki kita balik, bang, oh sedap bini aku. Agak-agak tok laki saya lain betul. Tanya Timek nama Timek. Zainal. Cuma Zainal. Zainal. Tu. Ada pada bini dia sini. Ini Timek ni kita nampak berusia. Dia ni umur dia ni kan. Cuba tanya dia. Kalau we orang tua umur 15 ke 16 nak pada dia. Nak. Kenapa? Naluri orang lelaki. Tapi orang tua dia main gitu. Dia kata ada dua dia ngomong siapa dia anak kamu. Dia nak main lah gitu. Dia ingat macam kita ni tak faham. Gitu ni. Minta maaf banyak dah. Tak ada. Balik ni kena beli baju romantik tu. Mana ni? Balik dulu. Lepas Isyak balik dulu. Makan tak payah kerja banyak balik. Lepas tu pakai baju romantik. Lepas tu kena make up sikit dekat gencu warna hitam merah campur. Sebelah hitam sebelah merah. Cik lelaki dia pakai lemah lagi sini ni kan. Balik rumah Assalamualaikum tu. Allahu Akbar. Terkejut tu. Dia pun kata I love you today, tomorrow and forever. Oh kena ayat tu. Ni Cik Imam Faisal. Ada kan? Anta ada bini ke? Tak boleh. Sorry. Tak apa dia. Dia tak ada bini banyak sebab dia ada jaga hospital. Kalau tidak, pesakit siapa dia nak jaga? Tak sempat nak jaga pesakit. Kalau bini kan ada kan? Baik. فَبِنَ حَلَفْتُ لَعَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانٍ. Nabi kata Allah, demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim pun akan menjadi bengong disebabkan fitnah tersebut. Memang betul. Ini tuan-tuan sekalian, tengok fitnah berlaku disebabkan kita. Akhir sekali kita tak boleh nak apa-apa. Bila tengok kesalahan Allah, kesalahan di pihak kita juga. Kita diingatkan orang lain yang buat salah, tiba-tiba kesalahan di pihak kita. Bila kesalahan di pihak kita, kita nak kata lagu mana? Kita nak kata lagu mana tuan-tuan sekalian? Macam budak tadi, dia menyangka anak dia bagus. Waktu dia cerita pada saya, dia kata anak saya ni Ustaz, seawal usia 7 tahun saya hantar dia sekolah menghafal Quran di Masjid Negara. Mana anak saya ni ada asas. Sekarang umur dia 17 tahun. Mana anak saya mengikut pengamatan saya, memang anak saya tak pernah buat silap, tak pernah pun buat benda-benda yang merosakkan akhlak dia. Saya pada waktu itu saya buka buku rekod. Saya kata hantar bawa anak hantar. Masa tu dia datang seorang, macam dia tak berhati dengan anak. Hantar bawa anak hantar ni. Anak dia tak nak datang. Sebab dia tahu dah kalau kena siasatan saya memang tu. Jadi akhirnya dia, oleh kerana dia nak masuk juga, anak dia mari. Anak dia di sini, pak dia di sini. Saya tanya anak dia, tolong kamu ceritakan kepada bapak kamu apa kesalahan yang kamu lakukan. Dia tak cerita. Okey, tak cerita tak apa. Ustaz tanya, awak jawab. Sekian-sekian apa, terkejut dia. Sekian-sekian hari bulan tu maknanya siapa dia yang tanda kesalahan yang dia buat. Sedangkan saya di Kuala Lumpur, tempat yang dia buat salahnya di Kelantan. Saya ni amat spy. Jadi spy itulah telefon kepada saya catat di sini. Buku rekod dia di sini. Jadi apabila saya catat, saya bukan kata dengar punya special yang saya beritahu. Saya akan tanya orang lain 2-3 orang.
untuk pastikan betul ke tidak laporan ini. Kita bimbang takut laporan yang dilapor itu salah. Bila saya dihukum, saya tanya dia, satu cukup 17. Ayah dia terkejut, peluk dengan anak dia. Kenapa adik buat macam ni? Kenapa adik menangis? Dua-dua anak dia. Anak kata cukup. Ini lakonan. Jadi tak apa. Lain kali anda kena beringat, anda tidak dibenarkan lagi meneruskan pengajian. Carilah sekolah-sekolah yang lain. Sebab inilah hakikat bapa di akhir zaman. Dan inilah hakikat anak di akhir zaman yang penuh kepura-puraan. Depan bapa tunjuk baik, belakang bapa super hibrid perang. Jadi bapa yang terbaik adalah bapa yang tidak mengambil bapa yang tidak defend mana-mana anak apabila diberitahu tentang keburukan anak. Itu bapa yang baik. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena ingat kenapa anak kita pandai menipu. Sebab penipuan ini bermula daripada kita. Kalau awak pandai nipu, anak awak akan pandai juga nipu. Awak kata dari mana dia pandai nipu? Anak awak main mana? Bukan main daripada awak. Sebab itu kata dia, kalau bukan pada nasi, di manakah tumpahnya kuah? Betul? Kata tu peribahasa dia. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dapat kita pelajari pada malam ini. Cuma kesimpulannya, Nabi mengatakan di akhir zaman kita akan ketemui beberapa golongan manusia di mana mereka akan menggunakan kepentingan dunia dengan menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Dan mereka ini kalau dilihat kepada percakapan lebih manis, sedangkan hati mereka lebih jahat. Jadi harus kita berwaspada. Kenapa? Jangan kita salah seorang daripadanya. Kenapa? Sebab kita bimbang. Nabi Allah Ta'ala mengatakan, apakah kamu tertipu dengan kelembutan aku, atau kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Mana dua ni je? Bila kita buat salah, sama ada kita terpedaya disebabkan Allah Ta'ala belum lagi beri azab kepada kita, menyebabkan kita rasa sonok, atau kerana memang perangai kita jahat dah. Kalau perangai kita jahat, tolong kita berubah. Ataupun kita menyalah sangka terhadap Allah Ta'ala, tak apa, Allah Ta'ala baik, dah lagi kita taubat, Allah Ta'ala ampun. Jangan. Sebab kita bimbang takut, belum lagi sampai waktu kita mohon keampunan, kematian sudah menjelma. Pada waktu itu tuan-tuan sekalian, penyesalan yang akan kita perolehi tidak dapat digambarkan kepada sesiapa pun. Sebab di dalam kubur, penderitaan yang pertama akan kita tempuhi, belum lagi kita menerima penderitaan di akhirat. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak kepada kakak-kakak kita di belakang kalau terdapat kekasaran bahasa dan ketelanjuran kata. Mudah-mudahan kita semua bermaaf-maafan kan. Kita ngaji bukan nak kata kau orang. Kita ngaji kita nak dedahkan supaya masing-masing membuat kesimpulan. Apakah kena atau tak? Kalau kena, kita buat perubahan, kita boleh menjadi hamba Allah yang terbaik. Kalau kita dah betul lah, maka dengan pengajaran kita ini kita boleh melonjak ke hadapan untuk kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang the best of the best. Aku la qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.